أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ربي يسير عليك يسير وتمم بالخير. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan yang berbahagia Al-Fadil Imam Farid bin Syari kerana sudi bersama-sama dengan Gema Nur Iman dalam kuliah asar hari ini dengan kitab Al-Wafi Syarah Hadis 40 Imam Nawawi. Yang saya hormati lagi saya kasihi Saf Pentadbiran Gema Nur Iman yang dipimpin oleh pengerusi Puan Hajar Rosniati binti Mansur. Yang dikasihi lagi dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, sahabat-sahabat pencinta ilmu, pencinta Al-Quran yang sentiasa istiqamah dengan majlis ilmu, insya-Allah. Jadi bagi memohon keberkatan kuliah kita pada petang ini, marilah sama-sama kita membacakan Ummul Kitab yang akan dipimpin oleh Al-Fadil Ustaz untuk kita hadiahkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ahli keluarga baginda, para sahabat, para sadiqin, para syuhada, alim ulama, guru-guru kita, ahli keluarga kita, serta tidak lupa untuk umat Islam di Gaza, Palestin, juga muslimin dan muslimat sama ada yang masih hidup ataupun yang telah kembali ke rahmatullah. Rabbana taqabbal minna bisirril Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين Amin. Amin. Amin ya Rabbal Alamin. Tanpa membuang masa lagi saya dengan penuh ta'zim menyerahkan kepada Al-Fadhil Ustaz. Falyatafaddal mashkura. Terima kasih Majlis. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم نوينا التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله العزيز وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ورضائه وقربه وثوابه سبحانه اللهم ألهمنا علما نفقه به أوامرك ونواهيك وارزقنا فهما نعرف به كيف نناجيك اللهم إنا نسألك فهم النبي وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية اللهم إنا نستودعك ما قرأناه أو نقرأه في هذا المجلس وما قبله وما بعده فاحفظه علينا حتى ترده إلينا وافتح سبيلنا إليه اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد Alhamdulillah kita syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah kurnia Allah Subhanahu wa taala Allah taala masih lagi panjangkan umur kita memberi kesempatan kepada kita untuk kita terus berada dalam majlis ilmu untuk kita terus berada dalam taman-taman syurga, maka oleh kerana itu kita kena memperbanyakkan syukur kita kepada Allah Ta'ala. Jadi pada petang ini sama-sama kita hayati daripada syarah hadis 40 Imam Nawawi itu pada menerangkan pada syarah hadis ke-19 iaitu pada petikan yang seterusnya iaitu
disebut rufi'atil aqlam wa jaffatis suhuf. Rufi'atil aqlam wa jaffatis suhuf, ini kat sini so, pena itu telah terangkat dan dakwat itu telah kering. Maknanya apabila pena telah terangkat, dakwat dah kering, maka itu telah tetaplah menjadi ketetapan yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita terus lagi kepada satu riwayat yang lain. Hadis yang mana hadis ini diriwayatkan oleh Imam Tirmizi, qala hadisun hasanun sahih. Itu hadis ialah hadis hasan dan juga hadis hasan sahih. Maknanya ada satu riwayat yang dia riwayatnya adalah hasan dan satu riwayatnya adalah sahih. Dan wa fi riwayatin ghairi Tirmizi, dan pada satu riwayat lain daripada Imam Tirmizi rahmatullahi alaih, Nabi sallallahu alaihi wasallam sabda, ihfazillah tajidhu amamaka. Hendaklah kamu memelihara Allah, ini memelihara hukum hakam Allah Subhanahu wa taala, tajidhu tujahaka. Pasti kamu akan mendapati Allah Taala berada di hadapan kamu. Ini Allah Subhanahu wa taala sentiasa berada bersama dengan kamu. Ta'arraf ila Allah fil raqa, ta'arraf ila Allah fil raqa ya'rifka fi syiddah. Maka hendaklah kamu mengingati Allah Subhanahu wa taala ketika mana kamu senang, maka Allah Taala akan bantu kamu ketika kamu susah. Allah Taala akan bantu kamu ketika kamu susah. Kemudian ini samalah maknanya dengan apa? Bila kamu nak minta sesuatu, bila kamu nak minta pertolongan, mintalah pada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga kat sini ta'arraf ila Allah fil raqa, ta'arraf ila Allah fil raqa, maksud dia ini adalah sebahagian daripada hukum Nabi, yang mana sepatutnya apabila perkara ini dipelihara, iaitu hendaklah kamu mendakwahkan manusia kepada ma'rifatullah. Daripada perkara yang wajib ke atas Nabi SAW adalah mendakwahkan manusia kepada Allah. Bawa manusia kepada yakin pada Allah Ta'ala. Dan di situlah apabila kita mengenal Allah Subhanahu Wa Ta'ala, maka Allah Subhanahu Wa Ta'ala akan kenal kita. Maksudnya Allah Ta'ala akan bantu kita bila-bila sahaja yang kita perlukan, dengan sebab kita yakin pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ini kenyataan ini, ta'aruf ila Allah fil raqa ya'rifka fi syiddati. Ini satu kenyataan hukum nabawi yang mana yang sepatutnya ia dipelihara dan disebarkan. Penting untuk satu orang tadi, dia sentiasa mengenal Allah Subhanahu Wa Ta'ala, ta'aruf ila Allah fil raqa, dalam keadaan senang. Dalam keadaan senang dia ingat pada Allah, dalam keadaan senang dia minta pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dia sentiasa mengingati Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maka Allah Ta'ala akan bantu pada waktu susah. Itu, dan kalimah ini, hukum ini membawa kepada ma'rifatullah, mengenal Allah Subhanahu Wa Ta'ala ketika senang, wal amnu ketika mana aman, dan juga sihat ketika kaya dan ketika ada kekuatan. Dan adalah mengenal dengan mengenal Allah Subhanahu Wa Ta'ala itu dengan cara apa? Ta'arraf ila Allah, ma'rifatullah itu dengan cara apa? Satu orang apabila dia kenal Allah Subhanahu Wa Ta'ala, tak mungkinlah dia akan kenal saja, dia tak akan buat apa-apa. Bahkan apabila satu orang tadi dikenal Allah Subhanahu Wa Ta'ala, maka dia akan memelihara segala kewajipan. Maka mengenal Allah Ta'ala itu dengan cara apa? Memelihara segala perkara-perkara yang Allah Ta'ala wajibkan, meninggalkan segala perkara yang dilarang, menambahkan penghampiran kepada Allah Ta'ala dengan amalan-amalan sunat. Sesiapa yang mengenal Allah Subhanahu Wa Ta'ala pada maqam ini, maka Allah Ta'ala akan lebih mengenalnya ketika mana dia berada dalam kesusahan, kesempitan, dia berada dalam kefakiran, dia berada dalam kesakitan. Dan sebesar mana kesedihan, kerisauan dia pada dunia dan musibahnya
pada dunia semua Allah Ta'ala akan bantu. Bila mana dia kenal Allah Ta'ala dengan cara apa? Dengan cara dia memelihara segala perkara wajibat, segala perkara yang Allah Ta'ala telah fardukan, Allah Ta'ala telah wajibkan. Tinggalkan larangan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, perbanyakkan amalan-amalan yang mendekatkan diri kepada Allah, Allah Ta'ala akan bantu dia dalam segala segi. Dan bantuan Allah Ta'ala dan Allah Ta'ala wa tasbituhu 'ala al-haq, dan Allah Ta'ala dengan Allah Ta'ala teguhkan dia, Allah Ta'ala dengan Allah Ta'ala bantu dia, Allah Ta'ala teguhkan dia di atas kebenaran, Allah Ta'ala akan bagi bantuan dan juga Allah Ta'ala akan kuatkan. Semuanya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sangat-sangat mengenali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka fa'arafahu fil ghar, Allah Ta'ala bantu baginda berada dalam gua. Allah Ta'ala bantu baginda sallallahu alaihi wasallam ketika mana di Badar. Allah Subhanahu wa Ta'ala bantu ketika mana dalam peperangan Ahzab dan sebagainya. Dan semuanya atas dasar kerana Nabi sallallahu alaihi wasallam sentiasa menyerahkan segala-galanya pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tengok kepada perkara yang ke-16 dalam kitab Al-Wafi Syarah Hadis 40. Ini berkaitan dengan lafaz hadis, iaitu wa'lam anna an-nasra ma'as sabri, wa'lam anna an-nasra ma'as sabri wa anna al-faraja ma'al karbi. Yang lafaz petikan yang hadis sambungan tu, wa'lam annama akhta'aka lam yakul yusibaka wa ma asabaka lam yakul yukhti'aka. Ianya juga berkaitan dengan qada dan qadar Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan ia telah pun dijelaskan pada perbincangan sebelum ini. Pada petang ini kita ambil pada petikan wa'lam anna an-nasra ma'as sabri wa anna al-faraja ma'al karbi wa anna ma'al usri yusra. Itu kemenangan bersama kesabaran. Anna nasra ma'as sabri. Jadi hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kehidupan manusia dipenuhi dengan berbagai-bagai perjuangan. Kemudian dalam kita hidup kat dunia ni, macam-macam perkara kita berjuang. Dalam dari sudut agamanya, dari sudut keperluan dunianya, dari banyak perkara, daripada segala segi, manusia ni dipenuhi dengan pelbagai-bagai perjuangan. Ada perjuangan untuk mendapat putusan yang cemerlang, perjuangan untuk mendapat apa yang dihajatkan. Maka dia dipenuhi dengan macam-macam perjuangan. Mana dia terdedah dalam perjuangan tersebut kepada berbagai jenis musuh. Apabila dia melakukan sesuatu, berjuang untuk capai sesuatu, maka pasti akan ada halangan dia. Pasti akan ada musuh-musuh yang akan menghalang dia. Pasti akan ada banyak perkara yang menjadi rintangan daripada dia nak melaksanakan segala keinginan dan cita-cita dia. Dia akan ada musuh. Contoh dalam belajar. Bila satu orang pelajar dia nak dapat keputusan yang cemerlang, maka dia berjuang habis-habisan untuk capai kecemerlangan tersebut. Tetapi dalam masa dia nak mencapai kecemerlangan tersebut, macam-macam musuh yang ada pada dia. Sama ada musuh yang fizikal ataupun musuh yang secara batin. Musuh fizikal seperti mana orang sentiasa ganggu dia dan sebagainya. Ada orang yang sentiasa buat khianat pada dia. Dan juga ada musuh-musuh yang tersembunyi, musuh-musuh yang tak nampak. Contoh malas dan sebagainya. Itu pun musuh juga dalam kita nak berjuang untuk mencapai matlamat kita, mencapai cita-cita kita. Maka dia akan terdedah kepada berbagai jenis musuh. Mana dia tak akan
Untuk dapat sesuatu perkara, dia tak akan dapat dengan mudah-mudah. Jadi untuk dapat perkara tersebut, maka dia perlu banyak rintangan yang perlu dihadapi. Kemenangannya dalam perjuangan ini adalah berhubung rapat dengan sejauh mana kesabaran. Jadi, kalau satu orang tadi, dia nak mencapai kemenangan, nak menang dalam sesuatu perkara, dalam perjuangan, maka dia ada hubung kaitnya dengan sabar. Kesabaran mesti ada dalam mana-mana perjuangan. Tak kisahlah perjuangan dalam bentuk agama ataupun dalam bentuk dunia. Mana dia perlu kepada kesabaran. Kalaulah dia sabar dengan segala rintangan yang mendatang, maka dia akan dapatlah kemenangan tersebut. Tetapi kalaulah dalam perjuangan tadi tidak disertakan dengan sabar, maka dia tak akan mampu untuk capai kemenangan dan tak mampu untuk capai matlamat. Oleh itu, sabar adalah jalan untuk mencapai cita-cita. Jadi, kunci kepada kemenangan, kunci kepada pencapaian sesuatu matlamat, maka ia adalah merupakan sabar. Maksudnya sabar itu merupakan kunci. Kalau satu orang tadi nak berjaya, maka mesti kena ada kesabaran. Di samping usaha, mesti kena ada sabar. Tanpa kesabaran, maka dia tak akan mampu untuk capai cita-cita. Dan mana ia juga merupakan senjata yang mujarab untuk mengalahkan berbagai bentuk musuh. Sabar ni juga satu dia kunci ataupun jalan untuk mencapai cita-cita, dan dia juga merupakan senjata yang mujarab untuk mengalahkan berbagai bentuk musuh. Maknanya kalaulah satu orang dia pergi berjuang tanpa ada sabar, maka dia akan kalah. Tapi kalau dia sabar, musuh macam mana sekalipun musuh menguji dia, berusaha untuk menjatuhkan dia. Tetapi apabila adanya sifat kesabaran dalam hati dia, maka dia akan mampu untuk memenangi, untuk kalahkan musuh. Sama ada musuh yang dapat dilihat ataupun yang tidak dapat dilihat. Musuh yang dapat dilihat, bagaimana orang yang dengki dengan kita, orang yang yang ada sifat nak mencelakakan kita. Orang yang mana banyaklah musuh-musuh ni. Dan juga musuh yang tak dapat dilihat. Contoh sifat sifat malas, macam-macam sifat-sifat buruk. Kalau dalam kita nak mencapai sesuatu perkara, maka kalaulah kita sabar, maka sabar tadi akan kalahkan semua perkara-perkara itu. Semua halangan-halangan. Dia akan dapat mengatasi segala musuh-musuh tersebut. Ini ikut hawa nafsu dan sebagainya, itu semua adalah musuh bagi sesuatu cita-cita yang kita nak capai. Untuk dapat syurga Allah Subhanahu Wa Taala, untuk dapat jadi hamba Allah Taala yang terbaik, maka bila mana dia usaha bermujahadah di jalan Allah Subhanahu Wa Taala, mujahadah dalam mencapai matlamat hidup yang sebenar, maka akan datang macam-macam bentuk syaitan, nafsu yang akan menguji kita. Jadi kalau kita sabar, maka kita akan menang. Jadi, kalau kita tak sabar, kita akan kalah. Oleh kerana itulah Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan sabar sebagai bahan ujian kepada hamba-hambanya dalam kehidupan ini untuk membezakan di antara yang buruk dan yang baik. Allah Ta'ala jadikan sabar itu sebagai bahan ujian. Maksudnya dalam perkara yang berlaku dalam kehidupan dia, Allah Ta'ala datangkan macam-macam perkara supaya
manusia tadi dia bersabar. Maknanya kalau benda tu datang keinginan untuk melakukan satu perkara, kalau benda tu buruk, macam mana? Dia sabar untuk supaya menahan diri daripada perkara yang buruk tersebut. Maknanya sabar ni sebagai bahan ujian untuk bezakan antara perkara yang buruk dan perkara yang baik. Juga untuk mengenali siapakah antara hambanya yang benar dan yakin. Nak tahu supaya dapat nampak siapakah di kalangan hambanya yang benar-benar beriman kepada dia, yang ikut, yang apa bersabar dalam menghadapi segala ujian, segala rintangan. Dan yang mana supaya dapat tengok siapakah yang benar hati dia yakin pada Allah Ta'ala, benar hati dia, yang mana dia tidak pesong akidahnya kepada selain daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan sabar ni juga nak tahu siapakah orang yang munafik dan orang yang ragu-ragu. Orang yang tidak ada kesabaran dalam ujian ni, maka dia akan dapat musibah daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Firman Allah Subhanahu Wa Ta'ala, وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ حَتَّى نَعْلَمَ الْمُجَاهِدِينَ مِنْكُمْ وَالصَّابِرِينَ وَنَبْلُوَ أَخْبَارَكُمْ. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ. Di sini Allah Subhanahu Wa Ta'ala menyebutkan, dan sesungguhnya kami benar-benar akan menguji kamu. Maknanya bukan Allah Ta'ala tak sebut walanabluwakum. Allah Ta'ala tak sebut walanabluwakum, ataupun Allah Ta'ala tak sebut wanabluwakum. Tapi Allah Ta'ala sebut walanabluwannakum. Dia sebut walanabluwannakum, ini adalah satu perkara yang perkara yang ditekankan, menunjukkan perkara itu adalah satu perkara yang pasti. Kami benar-benar pasti akan uji kamu. Allah Ta'ala beritahu kepada hamba ni, kepada kita sebagai hamba Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Allah Ta'ala beritahu kami akan benar-benar uji kamu. Pasti akan kami uji kamu sehinggalah kami zahir hatta na'lamal mujahidina minkum was-sabirin. Sehingga benarlah sehingga zahirlah pada ilmu kami, sehingga kami mengetahui dalam maknanya zahir ilmu kami terhadap orang-orang yang berusaha, orang-orang yang berjihad, dan juga orang-orang yang bersabar di antara kamu. Maknanya nak beritahu, kalau nak uji, Allah Ta'ala akan uji, nak tengok siapa orang yang benar-benar berusaha kerana Allah Subhanahu Wa Ta'ala, dan siapakah orang yang benar-benar sabar atas ujian Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Walanabluwa akhbarakum, dan kami akan menyatakan baik buruknya hal ehwal kamu. Kalau kamu berjaya, maka kamu adalah orang yang terbaik. Kalau kamu gagal, maka kamu adalah orang yang buruk. Maknanya Allah Ta'ala beritahu setiap manusia pasti akan diuji oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tidak akan terkecuali. Siapa sahaja orang tersebut, apa sahaja keadaan dia, apa sahaja level dia, maka dia pasti akan diuji oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Manusia tidak akan terlepas daripada ujian Allah Subhanahu Wa Ta'ala. لَتُبْلَوُنَّ فِي أَمْوَالِكُمْ وَأَنْفُسِكُمْ وَلَتَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا أَذًى كَثِيرًا وَإِنْ تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ. لَتُبْلَوُنَّ فِي أَمْوَالِكُمْ وَأَنْفُسِكُمْ. Demi sesungguhnya kamu akan diuji. Kamu pasti akan diuji pada harta benda kamu dan juga diri kamu. Kamu akan diuji pada harta benda. Kalau kamu ada harta, kamu pasti akan diuji pada harta kamu. Sudut apa? Ditimpa musibah pada harta, ataupun Allah Ta'ala bagi harta yang banyak, dan bagaimana kamu belanjakan harta tersebut. Maka itu semua adalah ujian daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Wa anfusikum, dan pada diri kamu. Jadi kamu ni siapa? Kamu ni adalah orang yang berpangkat ataupun tidak berpangkat. Orang yang
uh, macam mana keadaan diri kamu, diri kamu pasti akan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Wala tasma'unna minal ladzina utul kitaba min qablikum. Nak beritahu kamu dalam melaksanakan kebaikan, dalam kamu nak mendapat yakin yang benar-benar, yang sebenar-benarnya terhadap Allah Subhanahu wa taala, dan juga kamu bila kamu melaksanakan amalan, melaksanakan amalan berdasarkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, pasti kamu akan diuji pada harta kamu, pasti kamu akan diuji pada diri kamu. Wala tasma'unna minal ladzina utul kitaba min qablikum. Dan pasti kamu akan mendengar daripada orang-orang yang diberikan kitab sebelum kamu, yakni orang-orang Yahudi dan Nasara. Wa minal ladzina asyraku, dan juga kamu pasti akan dengar daripada orang-orang musyrik azan katsira, maknanya cacian dan makian yang banyak. Cacian dan makian yang banyak. Banyak akan datang kepada kamu tuduhan dan cacian, macam-macam fitnah yang mereka bawa pada kamu. Bila kamu nak beramal dengan kebaikan, bila kamu membelanjakan harta kamu di jalan Allah Subhanahu wa taala, kamu korbankan diri kamu untuk melakukan amal-amal agama, untuk melakukan kerja-kerja agama, pasti kamu akan dengar macam-macam tuduhan, macam-macam perkara yang orang akan fitnah kamu, orang akan tuduh kamu macam-macam. Nak buat kebaikan, orang yang buat kebaikan, Allah Ta'ala pasti akan uji dia, sama ada ujian yang berbentuk harta ataupun ujian dari sudut perasaan. Dan kita nampak ramai orang-orang yang benar-benar melaksanakan amal kebaikan, dia diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Ta'ala uji dia dengan macam-macam. Kadang-kadang nak buat kebaikan, tapi orang fitnah macam-macam. Orang kata dia gila populariti dan sebagainya. Tapi sebenarnya kita serahkan perkara tersebut kepada Allah Ta'ala. Kita tak mampu untuk nilai hati orang. Kita tak mampu untuk nilai apa yang mereka buat. Semuanya yang akan nilai mereka adalah Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi apa sahaja kebaikan, apa sahaja perkara yang baik yang diseru, kamu diseru untuk melakukannya, maka kamu laksanakan. Jangan kamu cemburu dengan mereka yang ajak kebaikan. Mana dia nak dapat dia punya follower dan sebagainya, itu dia dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi apabila dia ajak untuk buat kebaikan, maka kita kena sokong kebaikan yang dia buat. Wa minal ladzina asyraku azan katsira. Maknanya bila kamu nak buat amal kebaikan, pasti kamu akan diuji oleh Allah Ta'ala dengan macam-macam tuhmahan, macam-macam tuduhan, macam-macam cacian makian. Kamu akan terima bila kamu nak buat kerja agama, nak meninggikan kalimah Allah Ta'ala, akan datang macam-macam perkara. Wa in tasbiru wa tattaqu. Wa in tasbiru, dan jika kamu bersabar, wa tattaqu, dan kamu bertakwa, fa inna dzalika min azmil umur, maka sesungguhnya demikian itu adalah daripada perkara-perkara yang dikehendaki diambil berat melakukannya. Jadi perkara yang penting, maksudnya di sini perkara yang patut kita utamakan. Perkara yang patut kita utamakan dalam apa sahaja kerja buat kita. Dalam apa sahaja perkara yang kita nak buat, amalan-amalan kebaikan yang kita nak buat, maka sabar dan takwa adalah perkara yang penting. Sabar dan takwa adalah perkara yang penting. Ini adalah perkara-perkara yang patut diutamakan dan menjadi tumpuan orang yang berakal. Kerana perkara ini mengandungi kesempurnaan, keistimewaan dan kemuliaan. Maknanya, wa in tasbiru wa tattaqu. Apa sahaja yang kamu nak buat, maka penting kena ambil berat dua perkara. Satu sabar, satu takwa. Maknanya, ianya berkait rapat. Sabar dan takwa ini satu perkara yang saling memerlukan. Bila mana dalam setiap amalan yang kita nak buat, setiap pekerjaan yang kita nak buat, adanya sabar dan takwa, maka ia akan menyebabkan amalan yang kita buat itu akan jadi sempurna. Dan juga dia akan jadi special, dia akan jadi istimewa perkara yang kita buat.
Dan juga bila adanya sabar dan takwa, dia akan membawa kita kepada kemuliaan. Jadi sabar dan takwa adalah perkara penting yang kita kena bawa dalam setiap amalan yang kita nak buat. Apa sahaja perkara yang kita nak buat, bawa sabar dan takwa. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam menyifatkan orang-orang yang abrar, ini orang-orang yang melakukan kebaikan, yang muttaqin serta sadiqin. Yang muttaqin serta sadiqin. Allah Taala berfirman, "Was-sabirina fil ba'sa'i wad-dharra' wa hinal ba's." Mengenai orang-orang ini Allah Taala menyifatkan mereka dengan sabirin, dan orang-orang yang sabar dalam masa kesempitan. Dalam masa kesempitan, wad-dharra' dalam masa kesakitan, dan juga wa hinal ba's, dan juga dalam masa bertempur dalam perjuangan perang sabir. Orang yang sabar dalam kesempitan, kesakitan, dan juga dalam peperangan. Ini Allah Ta'ala sifatkan orang ini, orang yang abrar, orang yang melakukan kebaikan, dia ada sifat sabar. Dia ada sifat sabar. Surah Al-Baqarah 137. Jadi bercerita tentang sabar ini, pengarang syarah kitab Al-Wafi ini menuliskan, menceritakan panjang lebar tentang sabar. Panjang lebar tentang sabar. Banyak kata tempat yang mana sabar itu perlu. Sabar itu perlu. Sabar sebagaimana yang ditakrifkan oleh ulama ialah menahan dan mendisiplinkan diri supaya mengikut atau melaksanakan apa yang dituntut oleh akal dan syarak. Menahan dan mendisiplinkan diri supaya mengikut atau melaksanakan apa yang dituntut oleh akal dan syarak. Inilah dipanggil sabar. Maka termasuk dalam pengertian ini ialah menahan diri daripada melakukan perkara yang ditegah oleh akal dan syarak. Maknanya dia tahan diri supaya apa? Supaya dapat buat benda yang dituntut oleh akal dan syarak. Maka itulah sabar. Kalau kata dalam satu situasi yang mana menyebabkan, kadang-kadang boleh menyebabkan dia marah, tapi dia sabar. Maknanya marah itu satu perkara yang boleh menyebabkan dia melanggar hukum akal dan melanggar hukum syarak. Jadi bila dia kata dia sabar, maka dia akan mengubah keadaan diri dia untuk supaya mengikut apa yang telah dituntut oleh akal, apa yang dituntut oleh syarak. Maknanya kalau kata dia seorang tu dia buat dalam masa yang sama, dia akan sabar itu juga dia dapat menahan diri daripada melakukan perkara yang ditegah. Perkara yang ditegah oleh akal dan syarak. Kalau kita bentangkan ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis Rasulullah SAW, nescaya kita dapati bahawa kalimah sabar ini disebut di beberapa tempat. Kesemuanya membawa makna yang telah disebutkan dalam ta'rif sabar, iaitu menahan dan mendisiplinkan diri supaya mengikut atau melaksanakan apa yang dituntut oleh akal dan syarak. Itu makna sabar yang setiap ayat yang dibawa tentang sabar, dia memberi makna tersebut. Bermatlamatkan kepada satu tujuan dan dapat merealisasikan natijah yang sama. Matlamat kepada sabar adalah satu tujuan, dan juga natijahnya sama. Apa dia? Kejayaan dan kemenangan. Maknanya sabar itu akan menghasilkan kejayaan, dan sabar itu akan menghasilkan kemenangan. Dan di sini banyaklah disebutkan tentang jenis-jenis sabar yang terdapat dalam kehidupan. Ada diceritakan sehingga enam jenis sabar yang ada, yang disyarahkan oleh pengarang. Okay.
Yang pertama, di antara jenis-jenis sabar tersebut ialah pertama, sabar dalam melakukan ketaatan dan meninggalkan maksiat. Sesungguhnya melakukan apa yang diperintahkan oleh Allah Ta'ala dan meninggalkan apa yang dilarang merupakan satu taklif, yang ini tanggungjawab. Itu taatullah, melakukan ketaatan dan meninggalkan maksiat. Ini adalah satu perkara yang terdapat dalam hukum taklif. Mana satu orang yang mukallaf, dia kena buat. Dia bukan benda pilihan. Dia merupakan tanggungjawab. Tanggungjawab kita sebagai hamba Allah Ta'ala, ialah kita kena taat segala perintah Allah Ta'ala dan juga tinggalkan larangan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ini satu tanggungjawab. Dia bukan satu perkara pilihan. Tidak diragukan lagi bahawa dalamnya terkandung satu bentuk bebanan. Mana kita kalau kata nak melakukan ketaatan, maka terdapat satu, bila kata dia adalah taklif untuk melakukan ketaatan, maka ialah satu bebanan. Tak ragu lagi, benda itu adalah satu bebanan kepada jiwa manusia, yang mana nak melakukan ketaatan itu perlunya satu bentuk mujahadah, bentuk memerlukan kepada mujahadah, maknanya dia perlu kepada satu bentuk usaha dan susah payah, sehinggalah seseorang itu dapat menewaskan musuhnya yang hakiki, yang terjelma di dalam hawa nafsu dan syaitan. Maknanya bila satu orang tadi sabar, maknanya dia nak melakukan segala amalan ketaatan, dan dia sabar, dia menahan diri daripada meninggalkannya. Maknanya bila datang perkara, dia contoh nak semayang dalam keadaan letih, maka solat itu adalah satu perkara yang diperintahkan. Maknanya satu perkara yang perintah. Amalan ketaatan ini diperintahkan. Maknanya kalau tinggalkan akan menyebabkan dosa. Jadi nak buat kadang-kadang letih berat. Tapi kalau dia buat, maknanya dia buat dengan mujahadah, dia buat dengan susah payah. Maka kalaulah dia melaksanakan juga dengan mujahadah, maka dia akan dapat menewaskan syaitan, menewaskan nafsu. Itu juga dalam melaksanakan, nak meninggalkan maksiat. Nampak orang ni dapat dia ada lori pasir, ada lori bawa contohlah, lori bawa susu masa balik. Maka kat situ ada peluang untuk melakukan, untuk ambil siapa boleh cek, ada orang ambil dan sebagainya. Tapi benda tu benda yang dah ada peluang depan mata. Tapi oleh kerana ada sifat, ada sabar dalam nak meninggalkan maksiat, sabar, tak ambil, maka itu adalah satu, maknanya dia mujahadah lah. Orang lain, dia nampak lah orang lain buat, dan dia kata tak boleh ambil dan sebagainya, dan dia pun tak ambil. Maknanya benda tu mujahadah lah kepada dia. Maka bila dia mujahadah, susah payah tahan diri dia daripada melakukan maksiat, maka dia akan dapat menewaskan syaitan, menewaskan hawa nafsu dia. Firman Allah Subhanahu wa ta'ala, innan nafsa la'ammaratun bisu. Innan nafsa la'ammaratun bisu. Sesungguhnya nafsu manusia sangat menyuruh melakukan kejahatan. Mana nafsu ni memang dia akan kontra dengan apa perintah Allah Ta'ala. Dia suka buat benda yang berlawanan dengan perintah. Itu nafsu manusia. Maka oleh kerana itu, untuk menahan nafsu tadi daripada melakukan keburukan, maka perlulah ada sifat sabar. Dengan kesabaran tadilah menyebabkan nafsu tadi akan dikalahkan. Sebab manusia ni umumnya nafsu akan suruh buat keburukan. Sebab tu ada perintah Allah Subhanahu wa ta'ala supaya kita jangan ikut hawa nafsu. Itu ada dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang yang tak cerdik adalah orang yang ikut hawa nafsu. Maka sebab tu
Nafsu ni sebab nafsu ni dia akan buat benda yang berlawanan dengan perintah Allah Ta'ala. Wala tattabi'il hawa fayudillaka an sabilillah. Dan janganlah kamu menurut hawa nafsu, kerana yang demikian itu akan menyesatkan kamu dari jalan Allah. Dan jangan Allah Ta'ala perintah supaya jangan kita ikut hawa nafsu. Sebab apa? Hawa nafsu ni dia akan menyebabkan satu orang tadi tersesat. Dia akan menyesatkan orang. Kalau kamu ikut nafsu, maka kamu akan sesat. Sebab nafsu ni dia memang suka buat benda yang kontra. Dia tak suka orang buat kebaikan. Itu nafsu. Inna syaitana lakum aduwwun. Sesungguhnya syaitan itu bagi kamu adalah musuh. Surah Fatir. Inna syaitana lakum aduwwun fattakhidhuhu aduwwa. Dalam surah Fatir, sebenarnya syaitan itu adalah musuh bagi kamu. Fattakhidhuhu aduwwa. Dan jadikanlah syaitan itu sebenar-benar musuh kamu. Kalau syaitan tu musuh, tapi kalau kamu tak jadikan dia sebagai musuh, maka kamu akan ikut nasihat syaitan. Tapi mana sebab tu? Dalam ayat tersebut, fattakhidhuhu aduwwa, jadikanlah dia sebenar-benar musuh. Supaya kamu dapat meninggalkan apa yang diperintahkan oleh syaitan. Musuh-musuh yang tersembunyi ini mempamerkan berbagai godaan kepada manusia. Mana musuh yang tersembunyi, syaitan nafsu ni, dia akan datangkan berbagai godaan kepada manusia. Dia akan nampakkan depan manusia ni tu benda yang menarik, menunjukkan dia tertarik, menunjukkan dia akan manusia tadi akan pergi kepada godaan tersebut. Dia menampakkan kecantikan pada ciptakan syahwat. Maksudnya dia menyukai, cintakan syahwat tu, dia akan nampak satu benda yang cantik. Memalingkan mereka melakukan ketaatan. Ini kerja nafsu dan syaitan. Akan palingkan manusia, balingkan manusia daripada buat amal-amal kebaikan. Dan manusia dan syaitan dan nafsu ini sentiasa akan cenderungkan manusia, cenderungkan mereka kepada maksiat. Akan cenderungkan manusia kepada maksiat. Dia tak akan suruh buat kebaikan, dia akan suruh buat buruk. Yang mana musuh-musuh ini akan terus-menerus bekerja bersungguh-sungguh. Dia tak akan berhenti. Dia tak akan berhenti suruh buat maksiat. Syaitan nafsu ni dia akan sungguh-sungguh 24 jam dia akan usaha supaya manusia buat maksiat. Dia akan sungguh-sungguh bekerja bersungguh-sungguh menyesatkan manusia tanpa mengenal erti jemu dan penat. Dia tak akan lelah, tak akan penat untuk suruh orang buat keburukan. Dia tak akan ada cuti. Dia tak akan cuti untuk daripada suruh manusia buat keburukan. Dengan ini seorang itu wajib berusaha bersungguh-sungguh sehingga dapat menguasai nafsu. Oleh kerana itu nafsu ni macam mana kita nak, kalau kita tak nak terkesan dengan nafsu, maka kita kena kawal nafsu. Yang mana kita kena usaha sehingga kita dapat kawal nafsu tersebut. Nafsu ni kita kena kuasai dia dan kita kena tundukkan dia. Kalau kita ikut, maka kita akan hanyut. Wajib seseorang itu berusaha bersungguh-sungguh sehingga dapat menguasainya, menundukkan nafsunya supaya taat serta menjadikan hawa nafsunya mengikut apa yang diperintahkan oleh syariat Allah Ta'ala. Maka dia kena usahalah tundukkan nafsu dia. Dia kena sentiasa lawan nafsu. Bila kita sentiasa lawan nafsu dia, maka nafsu dia akan tunduk. Tapi kalau kita mula ikut apa yang nafsu kita nak, maka dia akan mula bermaharajalela. Kesemua ini untuk dapat tundukkan nafsu, untuk dapat kalahkan nafsu, semua ini memerlukan kepada kesabaran. Mesti kena ada sabar. Mesti kena ada ketahanan diri. Mesti kena ada jihad, bermujahadah
dan juga mesti ada pengorbanan. Tanpa sabar, tanpa kita ada ketahanan, tanpa kita usaha sungguh-sungguh, tanpa kita ada pengorbanan, korbankan masa kita, korbankan diri kita, korbankan harta kita, maka kita tak akan mampu untuk menundukkan nafsu. Oleh kerana itu penting, kena ada sabar, kena ada usaha yang sungguh-sungguh, kena ada ketahanan diri, keteguhan, dan juga kena ada pengorbanan. Barulah nafsu tadi boleh ditunjukkan. Wattabi' ma yuha ilaika wasbir hatta yahkum Allah wa huwa khairul hakimin. Surah Yunus ayat 109. Dan turutlah apa yang diwahyukan kepada Tuhanmu, serta bersabarlah sehingga Allah Ta'ala memberikan keputusan, dan dialah hakim yang sebaik-baiknya. Maksudnya ikut apa yang Allah Ta'ala telah wahyukan. Mana apa yang Allah Ta'ala firmankan dalam Quran, perintah-perintah Allah Ta'ala, maka kita kena ikut, taat. Dan juga taat dan kena ada kesabaran. Sehingga Allah Ta'ala berikan keputusannya. Sehingga Allah Ta'ala berikan natijahnya di hari akhirat kelak. Maka sebab apa? Allah Ta'ala lah sebaik-baik hakim. Allah Ta'ala sebaik-baik yang membuat keputusan. Rabbus samawati wal ard. Fama bainahuma fa'buduhu wastabir li'ibadati. Tuhan yang mencipta dan mentadbirkan langit dan bumi serta segala yang ada di antara keduanya. Fa'buduhu. Oleh itu hendaklah kamu menyembahnya. Wastabir li'ibadati. Dan hendaklah kamu bersabar, tekun, bersabar dengan tekun dan tetap beribadat kepadanya. Satu, beribadat dan juga mesti ada sabar dalam ibadat. Sabar dalam melaksanakan ibadat. Rasulullah SAW juga ada bersabda, Al-mujahidu man jahada nafsahu fillah. Pejuang sebenar ialah mereka yang berjuang menentang nafsunya dalam mentaati perintah Allah. Man jahada nafsahu fi ibadatillah, fillah, fi ta'atillah. Itu adalah mujahid yang sebenar ialah orang yang berjuang melawan hawa nafsu. Tidak diragukan lagi bahawa sesiapa yang mampu mengekang nafsunya dalam melakukan perkara-perkara yang diredai oleh Allah Ta'ala, yang tercerna pada melaksanakan perintahnya dan meninggalkan maksiat, orang yang mampu untuk lawan nafsu dalam melaksanakan ibadat kepada Allah Ta'ala dan juga dalam meninggalkan maksiat, sesungguhnya dia telah dapat menewaskan. Dia telah dapat menewaskan musuhnya yang tersembunyi. Itu syaitan dan nafsu. Dia dapat menguasai jiwa. Dia akan dapat menguasai jiwa dia. Dan dia akan dapat menguasai syaitan dan hawa nafsu. Ini syaitan dan hawa nafsu ini tak mampu nak menguasai dia. Itulah kemenangan yang tidak ada tolak banding. Itulah kemenangan yang sebenar. Bila dapat lawan dengan, dapat menang daripada syaitan dan nafsu. Kerana dengan kemenangan inilah seseorang insan dapat menguasai dirinya sendiri dan membebaskannya daripada tawanan hawa nafsu, syahwat serta waswas syaitan. Bila seseorang menang, dia dapat kuasai diri dia. Dapat bebas daripada hawa, jadi hamba nafsu. Dan juga dapat bebas daripada keraguan-keraguan yang dibawa oleh syaitan. Apabila berakhirnya perjuangan menentang musuh batin ini dengan cara menewas dan menguasainya, maka terpancarlah kebenaran di dada mukmin. Apabila satu orang tadi dia dapat menentang musuh batin ini, tewaskan syaitan dan dapat kuasai hawa nafsunya, maka akan terpancarlah di kebenaran di dada mukmin. Maknanya orang beriman, kat dada orang beriman akan terpancar kebenaran. Maknanya setiap apa yang dibuat, setiap apa yang dia laksanakan, maka dia akan buat perkara-perkara yang benar sahaja. Dan akan menyebabkan hatinya bersinar. Dan bersinarlah hatinya, maknanya hatinya dipancari dengan cahaya ma'rifatullah.
Dengan itu dia telah melalui jalan menuju kepada Allah Ta'ala. Bila mana dalam hatinya bersinar hatinya dengan ma'rifatullah, maka itulah sebenarnya dia telah lalu jalan menuju kepada Allah. Wallazina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Dan orang-orang yang berjihad untuk mencari keredaan kami, wallazina jahadu fina lanahdiyannahum subulana, maka benar-benar kami akan tunjukkan kepada mereka jalan kami. Orang yang usaha untuk dapatkan kemenangan, usaha untuk tundukkan hawa nafsu dia, usaha untuk mengalahkan syaitan, maka Allah Ta'ala akan buka jalan-jalan untuk melaksanakan amal-amal kebaikan. Benarlah Rasulullah SAW ketika mana baginda SAW bersabda, as-sabru diya'un, sabar itu adalah cahaya. Sabar itu adalah cahaya, yang mana sabar itu akan membawa hati seseorang itu akan bercahaya sehingga dia dapat melaksanakan segala perintah Allah Ta'ala dan meninggalkan segala larangan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Mudah-mudahan apa yang dibincangkan pada petang ini dapat kita sama-sama ambil pengajaran dan dapat kita amal dan kita sampaikan kepada orang lain. Ini satu daripada sabar, satu daripada jenis sabar yang disebutkan oleh pengarang, dan kita akan sambung pada pertemuan yang akan datang. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa li sa'iril muslimin wal muslimat fastaghfiruh innahu ghafurur rahim. Ustaz, nak buka soalan? Boleh sekejap. Jemaah silakan. Ustaz kata boleh sekejap je. InsyaAllah. Sila kalau ada soalan. Ada soalan ke? Ustaz nak pergi masjid Ustaz hari ni? Malam ni 10 Syawal. Ya. Ustaz ada imam Assalamualaikum Ustaz. Sila. Saya nak tanya, patut ke kita kalau nak jadi orang yang bersabar, kena ada ilmu? Betul tak? Kena ada ilmu. Terima kasih Ustaz. Nak sabar kena, kalau tak ada ilmu macam mana seseorang tu mampu untuk bersabar? Assalamualaikum ya Ustaz. Boleh tolong sambung sedikit caranya? Tadi sebab kawan saya bertanya, jadi saya minta diberi penerangan yang seberingkaslah untuk kita lebih memahaminya. Terima kasih. Yang sudut mana tu? Ilmu tu sebab agak bercelaru ya kadang-kadang untuk bersabar. Apakah apa stepnya yang patut kita buat untuk mengatasinya atau melakukannya gitu. Jadi ilmu mana sabar ni dia mana panggil sabar tu menahan diri lah. Maknanya apabila datang perkara-perkara, sebab tu perlu ada ilmu. Maknanya tahu benda-benda yang baik, tahu benda-benda yang buruk. Barulah kita akan ada usaha untuk bersabar tu. Kalau kata kita tak tahu benda ni baik ke buruk, macam mana kita nak sabar tu akan datang. Jadi maknanya ilmu tentang satu perkara tu, ini baik ke buruk, maka ini adalah benda ni adakah dia benda yang bertepatan dengan perintah Allah ataupun benda ni adalah maksiat. Maka sebab tu kena tahu setiap perkara tu ini dia ni berlawanan tak dengan perintah Allah. Benda ni adakah dia perintah Allah? Benda ni adakah dia kebaikan? Benda ni adakah dia keburukan? Itu yang dimaksudkan perlu kepada ilmu. Kalau kita tak tahu sesuatu benda tu, ini benda ni buruk, tapi kita tak tahu. Ada setengah orang memang kadang dia tak tahu benda tu tak boleh. Dia tak tahu benda tu haram. Dia tak tahu benda tu benda yang tak dibolehkan. Jadi bila dia tak tahu, macam mana dia nak menahan diri daripada benda tu?
Sebab tu perlu kepada ilmu, perlu kepada bimbingan. Barulah satu orang tadi dia tahu beza, ini benda ni adalah ketaatan, benda ni adalah maksiat. Barulah akan boleh nak apply sabar tu. Baru boleh apply sabar dalam melaksanakan ketaatan, sabar dalam meninggalkan maksiat. Tapi kalau apa amalan ketaatan pun dia tak tahu, apakah perkara yang maksiat pun dia tak tahu, macam mana dia nak datangkan sabar tu? Wallahu ta'ala. Maaf Ustaz, saya sambung sikit. Saya dapat video dari kawan saya, tapi saya tak tahu berlaku di mana lah. Dalam video tu seorang guru agama di sekolah pondok lah. Dia pukul murid tu sampai hampir buta lah. Dia attack bahagian mata saja. Jadi dia kan seorang guru, dia berilmu. Jadi itu yang saya tak faham, kenapa dia sanggup pukul anak murid sampai begitu sekali. Satu dia dah maknanya dia tak kat situ, ilmu ni dia ada. Dia tahu maknanya bila dia tahu benda tu salah, tetapi nafsu telah menguasai dia. Nafsu telah menguasai dia. Maka kat situ dia kalah dekat nafsu lah. Dia memang dia ada ilmu, tetapi dia tidak melaksanakan amalan berdasarkan ilmu. Maksud dia macam tu. Maknanya dari sudut nak kata dia pastinya dia tahu benda tu tak betul. Tetapi oleh kerana dia tidak boleh menahan diri daripada mengikut nafsu. Tak boleh tahan diri daripada mengikut nafsu. Jadi akan berlaku lah macam tu. Sebab tu sabar ni dia tak kata ikut nafsu ni. Dia tak semestinya orang tu tak ada ilmu. Tak semestinya orang tu tak ada ilmu. Tapi nak datang sabar mesti kena ada ilmu. Tapi kalau ada ilmu tu, dia tak semestinya dia ni orang yang dia boleh sabar. Sebab tu benda ni perlu ada penghayatan. Kalau tak ada penghayatan, maka dia tak akan mampu untuk apply sabar tersebut. Maka kalau dalam situasi itu, dia memang dia ada ilmu, tapi oleh kerana nafsu menguasai dia, maka sabar tu hilang. Wallahu ta'ala a'lam. Faham Ustaz, faham. Terima kasih Ustaz. Okay, baik. Kalau tak ada soalan, kita tutuplah Ustaz. Baik, Alhamdulillah. Barakallahu fiik. Jazakumullah khairan jazak Ustaz. Di atas bacaan hadis hari ini, semoga kita mengambil ibrah lah dengan hadis yang Ustaz kongsikan pada petang ini. Semoga kita tergolong di kalangan orang-orang yang bersabar, kerana sabarnya kita itu adalah separuh daripada iman kita. Semoga kita menjadi hamba Allah yang dikasihi. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih kepada tim Gemenur Iman, sahabat-sahabat pencinta ilmu yang telah mengimarakan kuliah kita pada petang ini. Ustaz, saya buat sikit beban kuliah malam ni Ustaz. 8.5 minit malam hari ini bersama dengan Al-Fadil Ustaz Abdul Hadi bin Johari dengan bacaan Yasin, doa sempena nisfu Sya'ban pada malam ini, dan terus kepada fiqh puasa insya-Allah. Dan seterusnya 9.15 malam kita bersama dengan Al-Fadil Ustaz Muhammad Khairul Fahmi bin Muhammad Anwar, juga membincangkan tentang kelebihan malam nisfu Sya'ban insya-Allah. Jadi jangan lepaskan peluang untuk malam ini bersama-sama kita untuk terus bersama-sama dengan Gemenur Iman dan dengan kuliah yang telah kita sediakan insya-Allah. Jadi saya mewakili Gemenur Iman memohon maaf sekiranya di sepanjang kuliah hari ini dapat sebarang kekurangan, kesilapan, kekhilafan. Yang baik itu datang daripada Allah, yang tidak baik dan kelemahan itu daripada kami sendiri. Kita tangguh kuliah kita. Mohon sekali lagi Al-Fadil Ustaz untuk membacakan tasbih kafarah dan suratul As. Saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus
الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.